Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Wahai si jahil, di mana engkau dengan perkara ini? Engkau adalah hamba dirimu, hamba duniamu dan hamba hawa nafsumu. Engkau hamba manusia. Engkau menduakan Allah dengan pendampinganmu kepada mereka. Kerana mempercayai bahawa manusia itu berkuasa memberi mudarat dan manfaat. Kemudian engkau mengharapkan dirimu akan masuk syurga, sedang engkau takut dari memasuki neraka. Di mana kamu sekalian dari Tuhan yang membolak-balikkan hati dan mata hati, yang akan mengatakan kepada sesuatu jadilah, maka dia akan terjadi. Wahai gulam, jangan terpengaruh dengan ketaatanmu sehingga engkau merasa bangga dengannya. Jangan lupa memohon Allah agar dikabulkan semua itu. Awas dan bimbang selalu, jika dia akan memindah kamu dari keadaanmu yang sekarang kepada yang lainnya. Apa yang dapat menjaminmu jika dikatakan kepada ketaatanmu itu jadilah maksiat, dan kepada sifat yang bersih itu jadilah keruh dan kotor? Memang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla tiada mahu dia bergantung pada sesuatu apapun atau terpengaruh dengan sesuatu apapun. Dia tidak akan merasa aman dari semua ini sehingga dia keluar dari dunia ini dengan selamat, membawa agamanya dan terpelihara hubungannya di antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kejahilan yang utama yang melanda manusia bila mana kita mengikut hawa nafsu. Bila kita mengikut hawa nafsu, maka ketika itu kita akan menjadi hamba pada diri kita. Yang ini kita akan utamakan diri kita. Dan pada waktu itu juga kita akan menjadi hamba pada dunia. Apa sahaja yang indah dari dunia ini, yang menarik, yang menjadi pujian, yang menjadi kebanggaan, lalu kita akan bersegera padanya. Dan juga hamba kepada manusia yang menjadikan kita mula menduakan Allah tanpa kita sedari. Bila kita menjadi hamba pada diri kita, hamba kepada dunia, yang merupakan kesan daripada perhambaan pada hawa nafsu. Sebab perkara yang paling besar dalam diri kita yang ditumpang oleh oleh pelbagai kejahatan ialah hawa nafsu. Dengan sebab kita ada hawa nafsu, syaitan pun tumpang, dunia pun tumpang. Maka segala kejahatan tumpang, mengambil kesempatan daripada hawa nafsu. Sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia ada hawa nafsu. Bila Allah ciptakan manusia ada hawa nafsu, kerana itu syaitan, iblis, waktu melihat fizikal Adam dan dia memasukinya, dia mengetahui manusia ini ada kelemahan. Syaitan direct dia nak goda kita, tak boleh. Dia tak mampu. Tapi bila dia melihat kita ada kelemahan, maka kerana itu dia mampu. Maka dia masuk dalam diri kita melalui hawa nafsu. Maka daripada hawa nafsu tadilah kita mula menjadikan diri kita keutamaan. Kerana itu Allah Ta'ala mensyariatkan perang, jihad, supaya seorang sanggup mengorbankan dirinya. Sebenarnya apa yang mereka korbankan ialah hawa nafsunya, yakni keinginan untuk hidup di dunia berbanding hidup di akhirat. Kerana itu Allah Ta'ala mensyariatkan zakat. Dan
dan juga sedekah. Kerana hawa nafsunya cenderung kepada harta. Cinta pada harta. Dan kerana itu juga Allah jadikan Bani Israel, bila mana mereka berperang, mereka tidak boleh memiliki harta rampasan perang. Bahkan harta itu dibakar semuanya. Diturunkan api dari langit, lalu dibakar semua harta-harta ini. Untuk membunuh hawa nafsu mereka terhadap harta benda. Dan kerana itu juga Allah Ta'ala mensyariatkan menutup aurat. Bagi membunuh hawa nafsu yang berkait dengan keinginan manusia untuk bertalazzuz, berseronok secara haram, maka tak dibenarkan. Kamu cuma dibenarkan bertalazzuz, berseronok secara halal melalui perkahwinan. Kan itu dalam perkahwinan suami isteri tak ada aurat. Antara suami dan isteri tidak ada aurat. Tidak ada batasan aurat. Kerana mereka untuk kita bertalazzuz, sama ada lelaki ataupun perempuan. Perempuan bertalazzuz dengan suaminya, suami bertalazzuz dengan isterinya, tapi tidak pada yang lain. Yang diharamkan, maka diwajibkan menutup aurat. Dan demikian juga setiap syariat yang Allah Ta'ala syariatkan bagi menjaga hawa nafsu, ia menjadi punca mudarat yang besar pada diri manusia. Sehingga dengan hawa nafsu, manusia melihat dengan penilaian yang sumbang. Mereka rasa dunia lebih baik pada akhirat. Ini yang disebut oleh Allah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bukan kamu melebihkan dunia daripada akhirat. Sedangkan akhirat itu paling baik dan kekal. Artinya bila disebut akhirat itu baik, bukanlah satu perbandingan, tapi satu hakikat. Bukan bermakna akhirat lebih baik pada dunia. Itu perbandingan. Makna dunia ada baik juga. Tak. Akhirat itu semutlak baik. Sebenar-benar baik itu akhirat. Bukannya dunia. Umpama kita sebut, kita bertransit. Sebenar-benar kita ialah destinasi kita, bukan transit kita. Maka bila hawa nafsu datang memasuki diri manusia, penilaian mereka tentang syurga neraka berbeza. Mereka akan mengutamakan segala pujian-pujian manusia. Sedangkan mereka ingin masuk syurga. Mereka takut segala kejian manusia. Sedangkan mereka takut masuk neraka. Ya, kalau takut masuk neraka, kena takut kejian Allah. Tapi mereka takut kejian manusia. Kejian manusia tak bawa kita ke neraka. Tapi kejian Allah. Bila Allah mengeji kita, melaknat, memarahi, ia punca masuk neraka. Pujian manusia tak akan jadikan kita masuk syurga. Pujian Allah yang jadikan kita masuk syurga. Tapi dek hawa nafsu ada dalam diri, kita nak pujian manusia tapi nak masuk syurga. Mana mungkin? Yang mendapat masuk syurga ialah orang yang dipuji oleh Allah. Maka setiap orang kena cari segala pujian Allah. Bermula daripada doanya, ibadatnya, pendampingan dengan orang-orang yang Allah Ta'ala sayang. Maka baru dia masuk syurga. Dan kalau dia nak jauhkan diri dia, menghindarkan dirinya dari neraka, maka bukan dia takut kecaman manusia. Dia takut kecaman Allah. Walau seluruh manusia ini marah dan murka kepadanya, tidak akan sama dengan murka Allah. Bila kita buat perintah Allah, lalu manusia marah, mencela kita, maka ia kecil berbanding kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan punca pada neraka. Tapi bila kita tanya manusia, nak masuk neraka? Tak nak. Tapi kenapa kamu tak takut Allah marah kamu? Tapi kita tengok dalam situasi hari ini sebagai contoh, yang kita takutkan ialah manusia. Oh, kita takut manusia kecam kita, habislah kita. Semua orang takut dengan kecaman manusia sehingga lupa kecaman Allah. Ini semua dunia yang terbalik, di hawa nafsu. Sebab itu bila seorang itu punya hawa nafsu, dunianya terbalik. Dunianya tak berjalan macam sepatutnya berjalan, menjadi tempat bekalan akhirat. Menjadi tempat ujian untuk dia membuktikan penghambaannya pada Allah. Tapi dia jadi yang terbalik. Lalu manusia dengan keadaan macam tu, Allah Ta'ala ubah mereka. Allah ubah keadaan kepahaman mereka, sehingga rosak kepahaman mereka terhadap agama Allah. Ingat, Allah ini boleh membolak-balikkan hati kita.
Kalaupun kita hari ni bagus, kita ikut hawa nafsu, Allah boleh ubah kata tak bagus. Daripada kita dalam kemuliaan taat, Allah boleh pindahkan kita ke hinaan maksiat. Daripada kesucian hati, tapi Allah boleh pindahkan kita pada kekeruhan hati. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir dalam apa yang beliau sebut di sini, bahaya syahwat atau bahaya nafsu yang menjadikan kita mula hilang pertimbangan sebenar. Dan nafsu yang ada dalam ibadat. Dalam ibadat pun ada nafsu, ya. Kita mula rasa mulia, kita rasa kebaikan yang kita buat ini kemampuan daripada kita. Kita akan berada pada posisi ini selamanya. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu ini kerjanya menenangkan diri. Sedangkan iman mengajar kita keadaan kita sentiasa resah, hubungan kita dengan Allah, kita bimbang, sebaliknya berlaku. Bila seorang ada iman, maka dia mula bimbang bagaimana hubungan dengan Allah. Tapi nafsu akan cuba tenangkan, engkau baik-baik saja dengan Tuhan. Engkau okey. Engkau dah hadis syurga, engkau dah sekian, engkau dah sekian. Seorang yang beriman, dia sentiasa berfikir, macam mana kesudahan saya? Bagaimana kalau Allah Ta'ala ubah diri saya? Bagaimana kalau sekiranya begitu dan begini? Kebimbangan itu ada. Sebab itu doanya tak putus. Pengharamannya tak putus. Ibadatnya sentiasa bersungguh-sungguh. Baik, kalau kita lihat secara umum, walaupun Syekh Abdul Qadir tak menyebutnya secara khusus. Bila menyebut secara umum, kita nak sebut secara khusus. Bila beliau menyebut tentang kita mengikut hawa nafsu, yang saya sebut pada permulaan tadi, sebab kita ada nafsu lah, maka semua kejahatan bertapak dekat kita. Kalau kita boleh menghalang hawa nafsu, mendidik, mencegah, nescaya syaitan, dunia dan segala perkara yang membinasakan kita ini akan berjaya kita hadang dan sekat. Kan itu disebut dalam Al-Quran bila Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Jangan ikut hawa nafsu. Kan hawa nafsu menjadikan kamu terhalang daripada jalan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Sad ayat 26. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan surah Al-Kahfi ayat 28 Allah kata, jangan kamu dengar, jangan kamu patuh, jangan kamu ikut orang yang telah hati mereka telah kami tutup. Itu orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Dan seluruh amalannya, seluruh perbuatannya furuta, wasak binasa, Allah murka. Kan itu kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, man kana al-ajwafani hammahu khasira mizanahu yawmal qiyamah. Siapa yang hawa nafsu yang menjadi keutamaannya, maka rugilah dia pada timbangan akhirat kelak. Timbangan kita akhirat kelak jadi berkurangan. Kita ikut hawa nafsu. Yang menjadikan manusia memperhambakan diri pada manusia kerana hawa nafsu. Sebab mereka menyangka manusia boleh menolong, membantu, memberi manfaat, memberi mudarat. Yang menyangka dengan jawatan, dengan harta benda boleh menjadikan mereka kekal di dunia ini, ialah hawa nafsu. Yang menjadikan mereka menolak kebenaran daripada Allah. Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, jangan kamu ragu-ragu. Kenapa manusia ragu-ragu dengan kebenaran yang Allah janjikan? Hawa nafsu. Dia cerita tentang pahala, syurga, maka hawa nafsu kata tidak, kami cuma nak dunia. Kan itu manusia berkejarang untuk mencari untung dunia, tapi tidak berkejarang untuk mencari untung akhirat. Kenapa? Nafsu. Pada untung dunia tak pasti, untung akhirat ni pasti. Untung dunia ini cuma orang tertentu yang dapat seketika. Akhirat ini untuk semua orang yang nak. Ambil contoh judi sebagai contoh nafsu. Yang menangnya cuma seorang. Yang berjudinya berjuta orang. Ambillah contoh mana-mana peraduan-peraduan judi ini. Ia cuma menjanjikan beberapa tempat yang akan menang. Bukan semua, tapi yang perginya semua. Dunia ni tuan-tuan kita cari. Allah janjikan dunia ni tak semua orang dapat. Ada orang kerja siang malam pakai petang, dia tak dapat apa.
Dia kekal miskin dan sebagainya. Ada yang dah cari lama, kaya, tiba-tiba muflis. Ada seorang hamba Allah, dalam satu malam dia rugi 13.7 bilion dolar USD satu malam. Terus namanya jatuh daripada ranking orang terkaya di dunia. Sekelip mata. Bayangkan, padahal dia dah cari, dah bersungguh, dah orang dah puji, bijak, bagus. Dia dah ke angkasa lepas. Dalam satu malam dia rugi 13.7 bilion, terus turun dia punya ranking dia. Dan ramai mana orang yang disebut sebagai multi-billionaire yang akhirnya muflis, bankrupt. Muflis, kemudian disumbat dalam penjara. Itu dunia yang kita cari. Banyak mana orang cari dunia, dunia tak nak bagi apa-apa pada dia. Bila dia tua, apa yang dunia nak bagi pada dia? Kalau kita dengan tua, dunia nak bagi apa kat kita? Tak boleh bagi apa-apa. Sepinggan nasi pun dia tak boleh bagi. Kalau kita dah tua, sepinggan nasi pun tak boleh makan. Segelas air manis pun tak boleh minum. Begitu keadaan dunia yang kita cari. Hawa nafsu kita je yang rasa, oh boleh. Kerana itu Allah Ta'ala mengingatkan kita tentang orang yang bertuhankan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Allah sebut dalam surah Jathiyah ayat 23. Kamu tengok atau tidak orang yang menjadikan Tuhannya nafsu dan dia disesatkan dalam keadaan dia ada ilmu, dan Allah Ta'ala tutup pendengarannya, tutup mata hatinya, dan Allah jadikan pada pandangannya kabur, risyawah, halangan. Dia tak nampak akhirat. Dia nampak cuma dunia dan kebahagiaannya. Siapa yang akan boleh beri hidayah padanya kalau Allah dah tarik hidayah? Tidakkah kamu berfikir? Tentang bila kita melihat bagaimana kematian berlaku demi kematian. Al-mautu tilwal maut. Lepas mati, mati. Lepas mati, mati. Tapi manusia tetap bercinta dengan hawa nafsu dia. Hawa nafsu tetap menjadi raja. Akhirat belum mampu menembusi hawa nafsu yang dibinanya. Kecintaannya kepada Allah belum mampu untuk mengatasi kecintaannya pada hawa nafsu. Kenapa manusia dengan hawa nafsu tadi yang kita tahu itu punca binasa kita? Bahkan bila Nabi SAW menyebut thalathun muhlikat, ada 3 benda yang membinasakan. Rasulullah menyebut yang pertama syuhun muta', bila kita ini kedekut dan ikut perangai kedekut kita. Yang kedua hawa muttaba', hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang kita cintai. Dan yang ketiga ialah i'jabul mar'i bi nafsihi. Seorang terpesona dengan diri dia. Kita nak fokus pada hawa nafsu. Kalau tidak kerana hawa nafsu, Allah dah angkat kita tinggi. Tapi kita selalu ikut hawa nafsu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Kalau kami kehendaki, kami angkat dia pada kedudukan yang mulia, tetapi dia lebih cenderung untuk hidup di bumi dan mengikut hawa nafsu. Maka bila dia ikut hawa nafsu, kata Allah, famathaluhu kamasalil kalb, bandingannya seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau kamu beri padanya, dia akan menjelai lidahnya. Kalau kamu biarkan, dia juga akan jelai lidahnya. Atau bila kita sebut sifat anjing, jelai lidah. Jelai lidah ni tak ada orang suka. Kalau tuan-tuan jumpa seorang, dia pun jelai lidah kat kita, kita suka dia. Kita tak suka, hina dia. Anjing waktu mana nampak hina dia? Waktu dia menjelai lidah. Allah beri perbandingan. Daraballahu mathalan, Allah beri satu perbandingan. Orang yang ikut hawa nafsu ni macam anjing yang menjelai. Beri tak cukup, tak beri pun tak cukup. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Kalau sekiranya kita beri pada dia, dia menjelai,
tak bagi pun dia menjelir. Jadi kalau kita tahu nafsu kita, tuan-tuan berilah segala dia nak, dia menjelir juga. Tuan-tuan halang dia, dia menjelir juga. Tapi macam mana nak berhenti jelir ni? Maka ikut syariat. Yang payah ikut syariat kerana nafsu, syaitan tu tumpang. Orang-orang Yahudi meninggalkan syariat, orang-orang Kristian meninggalkan syariat. Kenapa hawa nafsu? Sebab itu bila kita mengkaji, apa sebab hawa nafsu mendominasi diri kita? Yang pertama, kata ulama, kita tidak pernah berlindung kepada Allah daripada hawa nafsu kita. Sebab kita ingat dia okey-okey. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan. Kita minta perlindungan kepada Allah daripada mara bahaya bencana, daripada penyakit itu dan ini, wabak, pandemik. Tapi pernah tak kita fikir ataupun kita berdoa, ya Allah, jauhilah aku daripada kejahatan hawa nafsu. Kita berdoa kepada Allah, biar Allah Ta'ala bentengkan kita daripada kehendak hawa nafsu. Doa, ya Allah, jauhilah aku daripada keburukan hawa nafsu, yang menjadikan rosak iman kita. Hawa nafsu ni dia dalam kita, dalam diri kita. Hawa nafsu tu kalau dia tak diikuti, dia tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah apa-apa. Tak menimbulkan banyak masalah. Dia yang jadi masalah bila kita ikut hawa nafsu. Lalu kita pun cenderung menjadi hamba manusia. Kita cenderung untuk menjadi hamba dunia. Cenderung kepada melakukan perkara-perkara yang tercela. Jadi yang pertama, kata ulama, sebab kita tak pernah ta'awuz daripada hawa nafsu. Yang kedua, puncanya ialah kerana kita suka duduk dengan ahli hawa nafsu. Duduk dengan orang yang membicarakan tentang semua perkara nafsu, bukan perkara agama. Mujalah satu ahli ahwa. Duduk dengan mereka. Kata ulama, kalau kamu duduk dengan mereka, cepat atau lambat kamu akan ikut mereka. Cepat atau lambat, ikut. Akhirnya keinginan kita untuk dunia melebihi pada akhirat. Nak sangat dunia. Yang kita dah sebut dunia, sampai umur kita tertentu, dia tak akan bagi kita apa pun. Tetapi kita terus cari dia. Tapi dia tak nak lagi. Kita dah macam orang gila talak. Dunia ceraikan kita dulu, lalu kita pun gila talak untuk dapatkan dunia yang dah tak mampu beri apa-apa. Ini hawa nafsu yang ada dalam diri kita menyebabkan kita terus memburunya. Sebab itu bila kita berjaya menundukkan hawa nafsu, kita tahu dunia nak jadikan apa? Kesudahan dia. Dan yang ketiga, kata ulama, ialah kerana kita mengajar diri kita ini terlalu ikut nafsu, cepat sangat. Bila nafsu nak sesuatu, buat. Nafsu nak, buat, cepat. Ini yang disebut oleh ulama al-musara'atu ila ma tashtahihi nafs. Dia latih diri dia untuk bersegera dapat apa yang dia nak. Dia kata, saya kalau nak, mesti saya dapat. Tak boleh. Atau kita tak boleh guna kaedah itu. Kalau saya nak, saya mesti dapat. Begitu hawa nafsu kita dibesarkan. Kita bercakap dengan agama. Kalau itu rezeki saya, insya-Allah saya dapat. Kan beza. Dia orang kata, kalau saya nak, saya mesti dapat. Oh, setiap bila nafsu kamu menjadi Tuhan untuk menentukan bila kamu nak, kamu mesti dapat. Kita kata, kalau saya nak, insya-Allah, mudah Allah permudahkan. Mudah Allah izinkan. Tetapi kita sentiasa sekat kesombongan nafsu dengan berkata dengan izin Allah. Nafsu kita confident. Saya boleh ni. Saya mampu ni. Itu kita sebut slogan kita. Kita boleh, kita boleh. Sampai sudah tak boleh. Slogan itu slogan hawa nafsu. Boleh, boleh. Kita kata insya-Allah boleh. Ya'juj Ma'juj, waktu dia menggali benteng yang didirikan oleh Dzulqarnain, dia kata boleh lah. Setiap hari mereka pergi gali. Daripada pagi. Gali. Sampai dekat malam mereka berhenti. Ya'juj Ma'juj pun dia tahu jadual kerja. Malam berhenti. Takut ada yang terlebih daripada Ya'juj Ma'juj kerja ni. Malam berhenti. Mereka kata kita sama esok. Esok boleh. Bocor ni. Begitu mereka buat. Entah ratus, entah ribu tahun. Sehingga kata Nabi SAW, sehingga satu hari mereka berkata, insya-Allah. Mereka berkata secara sabkul lisan. Bukan dengan qasad dan niat. Tergelincir sebut.
InsyaAllah esok kita sambung balik. Akhirnya mereka mampu menembusi benteng tersebut. Dia benar, orang-orang kita katakan yang mengikut hawa nafsu ini, dia terlalu confident dengan satu perkara. Tuan-tuan, terlalu confident ni bahaya. Sehingga kita lupa yang izinkan tu Allah. Okey, kita jumpa petang ni. Pukul apa? Pukul 5 petang. InsyaAllah. Tak ada insyaAllahnya. Memang jumpa punya. 5 petang jumpa kat sini. Pas sudah tak jumpa. Tengok dia dekat walk. Tengok dia dekat sekian. Kita tak boleh nak confident. Sebab orang yang terlalu confident ini sebenarnya ialah orang meletakkan nafsu lebih daripada keizinan Allah. Sebab itu bila baginda sallallahu alaihi wasallam berkata pada Yahudi, akan ku jawab esok. Allah menegur baginda sallallahu alaihi wasallam. Wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku pasti akan buat esok melainkan dengan izin Allah. Akhirnya tidak ada wahyu turun esok hari. Sehingga 15 hari Allah Ta'ala mendidik baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ia satu pengajaran besar kepada kita. Atau bila hawa nafsu kita nak sesuatu, maka kita kena tahan. Sebab tu bila setiap kali benda nafsu kita nak, kita terima, kita bagi, bahaya. Anak-anak kita, dalam pendidikan anak-anak. Setiap benda anak-anak kita bagi, bahaya. Kita kena kaji mudarat dia juga. Anak kita nak main telefon. Abah main telefon? Boleh. Abah nak main? Boleh. Nanti. Sekarang ni waktu apa? Waktu ngaji. Ngaji dulu. Sekarang ni waktu apa? Waktu tidur kan? Tidur dulu. Bangun tidur pun main. Sekarang ni waktu apa? Baca buku. Baca buku. Kita tak ada kata, boleh. Akhirnya rosak anak kita. Anak kita kata, nak aiskrim bawah, nak aiskrim. Sekejap. Ni tengah ribut petir ni aiskrim apa? Tunggu panas dulu. Panas okey aiskrim. Nak lagi aiskrim. Semalam kan dah makan. Hari ni tak boleh. Lusa pula boleh. Sebab apa? Mudarat pada dia. Anak-anak kita nak benda tu, nak benda ni. Tuan-tuan nak tengok macam mana hawa nafsu. Tuan-tuan bagi troli ke anak-anak kecil. Tuan-tuan tu suruh dia beli apa dia nak. Habis benda masuk troli. Dan dia tak tahu apa pun kegunaannya. Dia cuma nak suruh troli tadi penuh. Tapi kita bila ada akal, bagi troli. Penuh tak troli tu? Tak penuh. Sebab apa? Sebab duit tak penuh. Kita ikut kemampuan, kita ikut keperluan, kita ikut sekian. Kita ada banyak penilaian sebelum kita memenuhi troli kita. Yang ni perlu hari ni, ni tak boleh. Lain kali lah. Ni tak boleh. Tapi kalau diberi anak-anak yang tak mampu kawal nafsunya, dia akan ambil semua. Dia ambil makanan kucing, dia ambil makanan anjing pun dia ambil. Padahal anjing tak ada kat rumah. Dia ambil juga. Sebab apa? Nafsu. Jadi, bila keinginan kita cepat nak memenuhi sesuatu apa yang kita nak, sebenarnya kita sedang membesarkan nafsu. Orang ni lebih mudah tergelincir iman dia. Sebab tu kita diajar tahan. Dengan ibadat puasa dia ajar tahan, jangan makan lagi. Dengan adab-adab makan kita diajar tahan, jangan terus makan, baca doa dulu. Hatta waktu seorang tu bersama dengan isteri, tak diajar terus terekam, ada doa dulu. Biar nafsu tadi dididik dengan sesuatu. Dididik. Bukan kalau itu isterinya sekalipun, maka syariat datang. Tak boleh waktu haid, tak boleh waktu ni, tak boleh. Ada benda yang dilarang. Maka walaupun ini memang milik kita, isteri, dan ini suami milik kita, tapi ada syariat yang membatasi beberapa perbuatan kita supaya jangan melampau. Maka demikian bagaimana kegelojohan nafsu itu perlu dihentikan, dididik. Kemudian yang keempat kata ulama, sebab memang dalam diri dia ni terlalu cintakan dunia. Tentang nafsu dengan dunia ni dia insijam. Dia memang kita katakan rapat. Seperti bila dia beri je dunia, nafsu macam setuju cepat. Dia beri akhirat, nafsu macam membantah. Jom ngaji Quran. Saya rasa saya ada kerja lah. Tu membantah. Kalau sebut jom makan, boleh. Jom itu, boleh. Ajak je pada akhirat, nafsu mula berkira-kira. Rasa belum lagi kot. Ini itu berlaku penangguhan. Tapi untuk urusan dunia, tidak berlaku penangguhan yang serius. Akhirat ni tuan-tuan kalau dia ajak, nafsu dia berlawan. Ajak bangun pagi, ajak qiyam, dia berlawan. Nanti dulu. Atau kita yang time jam tu pukul 5 pagi. Bila di bumi, kejaplah lagi 5 minit.
Kita yang time pukul 5 pagi memang dengan niat nak bangun. Tapi nafsu kita boleh buat argument lagi. Subuh kan kat pukul 6. Masjid tu kan komat lambat. Lalu nafsu tu semua memujuk kita supaya kita tidak iltizam dengan apa yang kita janjikan untuk jalan Allah. Kita niat nak bangun qiyamul lail 2:30 pagi. Ya. Lepas tu bunyilah jam kita. Kita pun minta isi kita pun sama. Nafsu pun berkata, start malam esok lah. Malam ni macam penat. Malam esok okay. Kita buat 40 rakaat. Nafsu berkata demikian bukan untuk buat. Untuk tangguhkan kerja hari ni. Kerana nafsu tahu, dengan tangguh hari ni, esok automatik tangguh. Tetapi begitu kita ditipu setiap hari dalam perjalanan hidup kita dengan nafsu. Baik tidur, baik makan, baik kerja-kerja akhirat kita. Semua tertangguhkan nafsu. Ya, kita nampak haji contoh. Dah boleh pergi haji, duit cukup, semua cukup. Nantilah, tunggu pencing kita pergi haji. Akhirnya apa jadi pada kita? Sebab itu dalam Islam, Allah ajar untuk lawan nafsu dengan firman-Nya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba buat baik. Berlomba buat baik. Kenapa nak berlomba buat baik? Biar nafsu tak sempat nak kata, tunggu dulu. Nanti dulu, biar dulu, bagi orang lain dulu. No, kita dulu. Kan kita selalu kata, tak apalah bagi orang lain dulu buat, Ustaz, nanti saya buat lah. Bukan, jangan bagi orang lain dulu buat, saya akan buat dulu. Sebab dalam perkara dunia, kita memang berlomba-lomba. Saya akan buat dulu. Saya nak jadi orang pertama. Tapi dalam akhirat, bagilah peluang orang lain dulu. Itu sah pertama kita tak berebut. Sebab bagi orang lain dulu. Bagi orang tua-tua yang ahli kubur tu, biar depan. Kita lambat lagi ahli kubur. Tapi kalau hal dunia, orang tua belakang. Pakcik-pakcik tak payahlah, kami dulu. Ini bagaimana bentuk taswif penangguhan. Dan yang kelima kata ulama, kenapa mereka ikut hawa nafsu? Sebab al-jahlu bi'awaqib ittiba'il hawa. Kita ni tak tahu kesan ikut hawa nafsu. Setiap kali manusia mengikut hawa nafsu, kesannya cukup besar. Bukan sekadar mensyirikkan Allah, menduakan Allah, melanggar seluruh perintah Allah SWT, memusuhi orang baik, orang soleh. Bukan Al-Quran tidak lagi beri manfaat kepada kita. Dia ikut nafsu tadi. Ceramah, tazkirah langsung tidak akan melembutkan hati kita. Akhirnya hati kita membatu, membeku. Tiada manfaat yang boleh sampai ke hati kita. Tiada yang boleh mencairkan, tiada yang boleh melembutkan. Seperti batu lama dalam hati kita. Dah tak boleh buat apa-apa. Maka orang ni rugi akhirat kelak. Lepas tu bila Syekh menyebut tentang orang jahil. Jahil kerana tak tahu akibat hawa nafsu. Yang kita dah sebut hawa nafsu ini, punca segala kejahatan akan bertandang dalam diri kita. Sebab tu selalu orang sebut, jangan ikut hawa nafsu. Jangan ikut hawa nafsu. Dan Sa'ali kata, ada dua benda yang paling aku takuti. Yang pertama, tulul amal. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Panjang angan, yang kedua ikut hawa nafsu. Ada pun panjang angan, rasa macam boleh hidup lagi. Fayunsil akhirah. Dia pun lupa akhirat. Ada pun ikut hawa nafsu, maka dia akan menjadikan dia tak boleh terima kebenaran. Sebab itu para ulama menggariskan tentang kesan kita ikut hawa nafsu. Syekh Abdul Qadir menyebut di sini bagaimana bila seorang ikut hawa nafsu, Allah boleh pindahkan dia daripada okey pada tak okey. Daripada dia dah berada pada jalan yang lurus, dia boleh tersesat. Daripada dia ada panduan, dia boleh hilang panduan. Kesan mengikut hawa nafsunya. Sebab itu para ulama menggariskan di antara kesan seorang mengikut hawa nafsu, ad-dalalu anil huda. Dia sesat daripada petunjuk. Walau sebelum ini dia dah dapat petunjuk. Dah ada petunjuk. Sebab itu Allah menyebut, wa adallahu Allahu ala ilm. Allah sesatkan dia dalam keadaan dia masih ada ilmu. Dia ada ilmu. Tetapi dengan ilmunya tadi untuk menjamu hawa nafsu. Bukan untuk kekang hawa nafsu, jamu hawa nafsu. Kalau dia ada ilmu agama, dia cari lahir-lahir, yang haram tu jadi halal untuk dia. Dan yang haram tu jadi halal untuk pemimpin zalim macam dia. Maka pada pemimpin zalim menggunakan dia untuk keluarkan fatwa. Kayaknya berlaku dalam dunia Islam. Yang telah pun berlaku pada dunia Kristian dan Yahudi yang telah merosakkan institusi agama mereka. Berlaku. Cuma beza dalam umat Islam. Kata Nabi SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku takkan bersatu padu dalam kesesatan.
Kalau ada sebahagian ulama yang mencari dunia, akan ada ulama yang membantah. Dia tak macam ulama Yahudi dan Kristian, mereka bersepakat untuk sesat. Sepakat untuk ubah Taurat, ubah Injil. Islam, umat aku kata Rasulullah, kalau ada orang cenderung pada orang zalim, jahat, hawa nafsu, akan ada sebahagian yang pertahankan kebenaran. Umat aku tak akan berhimpun untuk sesat. Sebab itu kita lihat ada dalam, bila fahaman Mu'tazilah menjadi fahaman negara, lalu mana-mana ulama yang berfahaman Mu'tazilah diangkat jawatan, diberi gaji yang lumayan, diberi segala kelebihan, maka tinggal ulama-ulama yang terus pertahankan kebenaran. Ya, waktu itu siapa yang melawan dasar Mu'tazilah dipenjara atau dibunuh. Bukan sedikit ulama yang dibunuh dan dipenjara, yang mati dalam penjara. Tetapi tetap kekal sehinggalah fahaman Mu'tazilah terkeluar daripada pemerintahan. Naik balik fahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dia menunjukkan bahawa orang Islam ni, dia berbeza dengan Yahudi Kristian. Yahudi Kristian mereka pakat untuk sesat, pakat ubah Taurat. Tapi dalam Islam, tak akan ada pakatan ini. Walau ada yang cenderung mengikut hawa nafsu, ulama-ulama ulama jahat, dia tidak mampu mengaruhi ulama-ulama akhirat yang akan terus memperjuangkan kebenaran, menyebut tentang kebaikan. Yang kedua, kata ulama, punca hawa nafsu lah menjadikan seorang itu berbalah, at-tafarruq wa ikhtilaf, bergaduh sakat-sakat. Sebab itu bila seorang ikut hawa nafsu, ilmu agamanya tidak mampu menjinakkan dia dengan orang lain. Dia jadi macam liar, gaduh pula. Kita dapat ilmu, tuan-tuan, untuk kita jadi baik dengan semua orang. Baik. Tapi kalau kita dapat ilmu gaduh dengan semua orang, ni masalah. Kerana hawa nafsu masuk campur. Kadang-kadang kita kata awak dengan ilmu yang tinggi macam ni, patut awak tak gaduh dengan orang, tak digaduh semua. Pantang orang berselisih pandangan ni, dia mula bergaduh. Padahal dia pun tahu benda tu perkara khilaf. Dia pun tahu, bukan tak tahu. Tapi dia nak gaduh kerana hawa nafsu dia ada. Sebab itu kita boleh kenal orang yang ikut hawa nafsu atau tidak. Orang yang bila diajak pada perdamaian, dia lebih cepat berbanding diajak pada pergaduhan. Orang yang lebih melihat pada wasaka baik berbanding wasaka buruk. Orang ini yang disebut oleh Nabi SAW. Al-mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman sebenar ialah damai dan mudah didamaikan. Dia ni pendamai dan mudah didamaikan. Tapi kalau tuan-tuan mengaji, tuan-tuan belajar, lepas tu makin nak gaduh dengan orang, lepas belajar tasawuf ni, duk gaduh dengan jiran sebelah, gaduh dengan orang kampung, itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Itu dah tersesat. Setiap ilmu tadi menjadikan kita membina hubungan dengan manusia. Atas nama dakwah, atas nama nasihat, atas nama kecintaan, atas nama simpati. Kerana itu baginda SAW paling sayang pada manusia. Dan Islam ni ajar kita untuk sayang manusia, sayang. Dakwah ni kerana sayang. Lalu kita berdakwah. Kita mengajak orang pada kebaikan sebab kita nak suruh semua masuk syurga. Patutnya, macam kalau dunia kita kaya, buat apa ajak orang kaya? Cukuplah kita seorang kaya. Tapi untuk akhirat tidak. Kita dapat akhirat, kita nak ajak orang sama-sama dapat akhirat macam kita. Kalaupun dia tak lebih baik pada kita, biar dia macam kita. Untuk dunia kita tak akan ajak benda tu, melainkan kalau anak kita. Untuk orang lain kita tak ajak. Tapi dakwah jadikan kita nak ajak semua. Yang orang asli dalam hutan pun kita nak ajak masuk syurga. Bahkan orang yang pernah musuhi agama pun kita nak ajak dia masuk syurga. Biar dia berhenti permusuhan dan dia masuk syurga. Sebab tu bila golongan yang musuh Islam, bila mereka taubat, bila mereka masuk Islam, kita peluk dia. Seolah dia tak pernah buat jahat. Ya, kerana kita cinta. Sebab itu bila seorang mengikut hawa nafsu, dia akan cepat berbalah. Dan yang ketiga, bahawa dia tak akan mengeluarkan idea yang baik. Fasadur ra'yi, tak akan ada pandangan yang baik. Kalau dia keluar idea, mesti idea yang rosak. Dia idea orang ada hawa nafsu. Jadi bila kita ikut hawa nafsu, idea kita pun tak secerdik yang dijangkakan. Bukan dia membawa kerosakan. Bukan dengan sebab mengikut hawa nafsu, hilangnya akal dan hilangnya ilmu. Orang ikut hawa nafsu, tuan-tuan, ilmu hilang, akal pun hilang. Ilmu hilang apa dia? Keberkatannya. Kemudian orang-orang yang mengikut hawa nafsu, apa kesan dia? Dia tak akan mendapat manfaat daripada Al-Quran.
Al-Quran ni Allah kata hudan lil muttaqin, petunjuk pada orang bertakwa. Antara sifat orang bertakwa tak ikut hawa nafsu. Tapi kalau orang tu ikut hawa nafsu, maka apa jadi pada dia? Quran tidak dapat, dia tak mendapat manfaat daripada Quran. Kalau kita tak dapat manfaat daripada Quran, bacaannya, tadabbur dan maknanya, bererti kita ni ikut hawa nafsu. Sejauh mana kita mendapat kebaikan daripada Al-Quran yang kita baca dan kita dengar? Hukum yang kita diajar. Kalau kita memang dapat manfaat, berarti kita ni orang yang tidak ikut hawa nafsu. Alhamdulillah dengan ayat riba, pengharaman riba, kita jauhi riba. Ayat-ayat yang mencegah kita makan harta orang lain secara batil, rasuah dan sebagainya, maka telah mendidik kita. Berarti kita tak ikut hawa nafsu. Ayat-ayat tentang hukum hakam, halal dan haram, kita patuh. Baik dalam bab makanan atau dalam bab ekonomi dan sebagainya. Itu tanda kita tak ikut hawa nafsu. Tapi kalau semua perbuatan kita bercanggah dengan Quran, berarti hawa nafsu kita yang telah merosakkannya. Sebab itu orang ikut hawa nafsu, dia tak akan dapat manfaat daripada Al-Quran. Dan tidak juga daripada peringatan, ceramah, kuliah. Tak ada. Tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar kuliah, dapat manfaat atau tidak? Dapat. Maknanya tuan-tuan dah tundukkan hawa nafsu. Tak dapat apa-apa, berarti hawa nafsu memang tebal lagi. Sebab hawa nafsu ditundukkan dengan nasihat. Hawa nafsu ni dia menjadikan kita rasa kita bijak. Bila bijak tu tak nak dengar nasihat orang. Saya dah bijak. Kali tu kita tak cenderung nak belajar. Tak adalah nak dengar kuliah maghrib ke, nak dengar kuliah subuh ke, tak ada. Sebab apa? Saya dah pandai lah. Dulu-dulu saya dah belajar lah. Bila dulu, Tok Guru saya pun dah mati 20 tahun dulu. Kita ini orang ikut hawa nafsu sebenarnya. Kerana kalau dia tak ikut hawa nafsu, bahawa dia perlukan ilmu setiap hari sebagaimana dia perlukan makanan setiap hari. Dia perlukan orang nasihat dia setiap hari sebagaimana dia perlukan duit dia setiap hari. Tetapi setiap hari kita nak biar ada duit. Kita berniaga nak duit. Demikian setiap hari kita perlukan nasihat. Sebab nasihat itulah makanan rohani kita dan benteng pada hawa nafsu. Orang yang menutup pintu nasihat, berarti dia membiarkan hawa nafsunya membesar dalam diri dia. Dan ini sebahagian kesan. Kita tak sebut semua, sebahagian. Kerana itu bila Syekh Abdul Qadir menyebut, bila kita menjadi hamba diri, hamba dunia, hamba pada nafsu kita, maka habis kita, rosak. Sehingga nafsu ini masuk dalam ibadat kita. Lalu kita dengan ibadat rasa macam dah selesa, okeylah tu saya dah pilihan Allah. Akhirnya ibadat kita tak bergerak jauh. Setakat tu. Sebab kita tak rasa kita tak bimbang bahawa mungkin Allah akan ubah kedudukan kita. Jadi, gagal kita berdoa, minta perlindungan pada Allah daripada kejahatan hawa nafsu, boleh menjadikan hawa nafsu ini menguasai diri kita. Ingat, hawa nafsu dimasuk dalam diri ulama' pun dibinasakan ulama'. Sementara orang macam kita. Orang berilmu, nafsu ni masuk, dia akan rosakkan orang berilmu. Apatah lagi kita tuan-tuan yang tak berapa cukup ilmu. Akhirnya kerana kita ikut nafsu, sehingga Allah mencela dengan berkata, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu Tuhan? Ini siapa peringkat jadi Tuhan? Ya. Tuhan dia ialah hawa nafsu, bukan Allah. Oh, kalau siapa peringkat Tuhan yang hawa nafsu, bayangkan kebinasaannya pada hari akhirat kelak. Bayangkan, ya kita cuma dengar kata Fir'aun berkata, aku Tuhanmu, aku Tuhanmu. Kita lupa sebenarnya kita telah mempertuhankan hawa nafsu kita dalam banyak perkara. Sebab itu tuan-tuan perhatikan hawa nafsu, biar ditunduk pada syariat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman seseorang sehingga hawa nafsunya tunduk dengan apa yang kau bawa. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu, maka Allah Ta'ala akan tempatkannya di syurga, kedudukan yang mulia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Syurga tempat kembali. Dan surah Mutaffifin ayat 40 hingga 41. Artinya orang yang berjaya menyuburkan rasa takut pada Allah, kemudian tahan hawa nafsunya, maka tempatnya di syurga. Jadi jangan biarkan hawa nafsu merosakkan iman kita, merosakkan kelazatan, ketaatan kita pada Allah. Kerana itu doa pada Allah selalu,
Moga Allah melindungi kita daripada kejahatan hawa nafsu kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.